Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar semua anak murid cikgu yang dikasihi? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat di dalam musim PKP coronavirus nih. Okey, baiklah. Jadi kita teruskan kita punya pembelajaran kita, PNP kita melalui online, secara online. Dan hari ini cikgu akan bincangkan tentang tajuk fungsi kuadratik tingkatan 4. Ya. Okey, fungsi kuadratik tingkatan 4. Jadi harap anda juga bersedia. Okey, baiklah. Jadi kita tengoklah tentang fungsi kuadratik. Apa sebenarnya fungsi kuadratik? Okey, formula fungsi kuadratik adalah persamaan dia macam ni, iaitu y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Yang mana di sini nilai y dan x kuasa 2 ini dan juga nilai x kuasa 1 ini adalah pemboleh ubah. Manakala nilai a, b dan c ini dipanggil sebagai pemalar ataupun nombor. Hanya nombor biasa. Pemalar tu maksudnya nombor lah. Pemboleh ubah adalah nilai yang berubah. Ini adalah formula fungsi kuadratik. Okey. So dalam fungsi kuadratik ini biasa kita akan gunakan untuk mendapatkan lakaran fungsi kuadratik ini. Apabila kita perhatikan dalam persamaan ini kita punya pemboleh ubah x kuasa 2 ini kita panggil sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. Yang sebelah sini tidak bersandar. Pemboleh ubah bersandar adalah y. X ini adalah pemboleh ubah tidak sandar. Mana nilai-nilai x ini kita boleh letakkan apa-apa nilai. Tetapi nilai y bergantung dengan apa persamaan di sini. Saya itu dinamakan pemboleh ubah bersandar terhadap nilai x. Y sebagai subjek dalam sebutan X. Maksudnya X adalah pemboleh ubah tidak bersandar. Y adalah pemboleh ubah bersandar. Okey. So kita tengok sini ya. Dalam pemboleh ubah tidak bersandar kita ni, kita ada X kuasa 2 dan ada X kuasa 1. Jadi ciri utama fungsi kuadratik adalah wujudnya pemboleh ubah X ini berkuasa 2 maksimum. Tidak boleh kuasa 3, tak boleh kuasa 1. Maksudnya maksimum dia berkuasa 2. So kalau kamu jumpa persamaan, ada persamaan yang mana dia mempunyai pemboleh ubah yang kuasa tertingginya adalah kuasa 2, maka dia mungkin adalah fungsi kuadratik. Boleh faham tu? Okey, so kita tengok sini ya. Jadi persamaan kuadratik ini dalam fungsi kuadratik, sebelum dia jadi fungsi dia persamaan dulu. Dan untuk uji dia jadi fungsi, kita kena uji dia dalam relation ataupun hubungan dia. Itu pun kita sudah bincangkan dalam tajuk fungsi dahulu. Jadi para pelajar boleh cek balik bab 1 lah. Okey. So lengkung, oleh kerana wujudnya kuasa 2 ini, maka bentuk lengkung persamaan fungsi kuadratik kita, okey, iaitu kalau sini adalah x dan ini adalah y, maka persamaan kita, lengkung kita berbentuk macam ni. Atau dia boleh berbentuk n. Dia boleh bentuk macam tu ataupun dia boleh bentuk macam ni. Okey. So, ciri utama fungsi kuadratik adalah x ini berkuasa 2. Kemudian bila kita plotkan graf dia, oleh kerana x itu adalah persamaan tidak bersandar, maka dia akan jadi paksi mengufuk. Manakala pemboleh ubah bersandar kita akan menjadi paksi mencancang. So bentuk lengkung kita berbentuk U macam ni ataupun berbentuk N. So bentuk kedua ini dipengaruhi oleh nilai yang pertama ini, iaitu nilai A. Sekiranya nilai A kita bernilai positif, A kita besar dari kosong, maka bentuk lengkung kita berbentuk U. Sekiranya A kita ni berkali kepada X kuasa 2 ni kecil daripada kosong, A kecil dari kosong, maksudnya itu bernilai negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, maka bentuk lengkungnya berbentuk N. So ini lakaran untuk fungsi kuadratik kita. Ciri pertama, kita kenal pasti nilai pemboleh ubah bersandar tidak bersandar kita, kuasa tertingginya berkuasa 2. Kemudian dia punya bekali dia, itu nilai A dia ni. Kita perhatikan adakah dia charge-nya positif atau negatif. Sekiranya dia positif,
maka dia berbentuk U. Sekiranya dia negatif, dia berbentuk N. Okey. Kemudian daripada sini lagi, okey, dia ada beberapa bentuk lah. Nanti kita akan tengok lakaran-lakaran dan macam mana kita mau melukiskannya. Okey, dan kita tengok lagi ciri yang berikutnya, B dan C ini ya. Okey. Sekiranya nilai C ini sebenarnya adalah nilai pintasan lengkung kita pada paksi Y. So, nilai C ini adalah pintasan pada paksi Y kita. Okey, faham tak? So, daripada sini ini persamaan am kita. Okey, ini persamaan am kita akan menghasilkan dua berjenis lakaran. Lakaran berbentuk U sekiranya nilai E kita positif, dan lakaran berbentuk N sekiranya nilai E kita negatif. Okey. Okey, baiklah. Jadi tadi cikgu kata C itu adalah pintasan dia kan. Jadi di mana pintasan C itu adalah di sinilah. Ini adalah nilai C. Sini juga adalah nilai C. Okey, kadang-kadang nilai C ini dia boleh jadi nilai maksimum atau nilai minimum, kadang-kadang tidak. Sebab itu nanti untuk dapat nilai maksimum, nilai minimum dia ada teknik lain lagi . Cuma C ini adalah pastinya dia adalah pintasan pada paksi Y. Okey, kemudian kita mau dapatkan pula, macam mana pula kita mau dapatkan pintasan pada paksi X. Okey, so mudah saja cara dia, iaitu daripada persamaan am kita tadi ni, Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dan kita perhatikan antara dua gambar raja ni, bila dia memotong pada paksi X, di sini, kita dapati bahawa nilai Y kita pada paksi Y ini adalah kosong. Begitu juga di sini. Bila dia memotong pada paksi X ini, nilai Y kita adalah bernilai kosong. Jadi, dengan itu, maka kita menggunakan satu formula lagi, iaitu formula dia, kita gunakan macam ni. Iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, formula ni sebenarnya adalah untuk dapatkan pintasan paksi X kita. Iaitu bila Y kita kosong, maka yang tinggal adalah pemboleh ubah X. Kita selesaikan saja persamaan ini, maka kita akan dapatlah pintasan pada paksi X kita. Okey, baiklah. Dan sekarang kita bincangkan pula tentang macam mana kita mau dapatkan titik persilangan koordinat pada paksi X kita, iaitu persilangan pada paksi X kita dengan menggunakan formula ini, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, kita ambil satu contoh untuk memudahkan. Kita ambil satu contoh. Contohnya adalah satu persamaan kuadratik, iaitu X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan kosong. So, ambillah satu contoh ini, example. So, kita mau dapatkan titik persilangan dengan paksi X kita daripada untuk persamaan X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan kosong. Okey, so macam mana kita mau dapatkan dia? Dia ada beberapa teknik sebenarnya. Ada lebih kurang 3 teknik. Kalau ikut buku teks kita lah. Tapi cikgu akan gunakan teknik yang paling mudah dahulu, iaitu pendarapan silang. Iaitu pendarapan silang, first kali kita perhatikan. Kaedah pertama, ini kaedah pertama pendarapan silang, iaitu X kuasa 2. Apa yang boleh menghasilkan nilai X kuasa 2? Faktor dia. Apa faktor dia? Kaedah pemfaktoran kita. Iaitu adalah X didarab dengan X. X darab X dapat X kuasa 2 kan? So, kita buat macam ni. X darab dengan X. Darabkan kedua-dua ni, maka kita akan dapat X kuasa 2. Kemudian kita tengok lagi pada nilai ketiga. Itu nilai 1. Nilai 1 ni apa yang boleh menghasilkan nilai 1? Apa faktor dia? Iaitu 1 darab 1. 1 darab 1 dapat 1. 1 darab 1 dapat 1 kan? Sekarang nilai di tengah-tengahnya ni. Kita perhatikan lagi, nilai di tengah-tengahnya adalah 2X. Yang ini yang kita kena darab dia bersilang. Iaitu nilai X atas ni, darab dengan 1 di bawah sini. Maka X darab 1 dapat 1X. Okey, betul? Ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai 1X saja. Kemudian yang di bawah ni lagi, yang satu ni lagi, didarabkan dengan X di bawah sini. Didarabkan bersilang. X darab 1 sini pun dapat 1X, ataupun kita tuliskan X.
Oke, nilai yang ini dengan ini kita tambahkan. X tambah X dapat 2X. So, sekarang kita cek balik persamaan kita. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. X kuasa 2, nilai di tengahnya 2X, nilai yang ketiganya 1. So, dia sama tak persamaan atas dengan ini? Sama kan? So, bila kita sudah dapat persamaan yang atas ini dengan yang ini, maka vektor yang kita dapat adalah yang ini. Inilah vektor kita. Yaitu, langkah kerjanya adalah X tambah 1 didarab dengan X tambah 1. Oke. Dan nilainya adalah sama dengan 0. So, ini kaidah pemfaktoran dengan cara pendarapan silang. Kenapa X tambah 1? Sebab 1 ini adalah bernilai positif, dan 1 ini juga bernilai positif. Jadi, X tambah 1. X tambah 1, X tambah 1. Sudah dapat peringkat ini kita panggil sudah divektorkan. Daripada persamaan ini kita vektorkan dia jadi yang macam ni. So, sudah dapat pemvektoran ini X tambah 1 darab dengan X tambah 1, maka kedua nilai ini adalah nilai yang sama kan. Kita boleh tuliskan dia juga sebagai X tambah 1 kuasa 2 sama dengan 0. Nah, proses yang berikutnya mudahlah sudah. Yaitu apabila kuasa 2 pindah ke sebelah sini, kalau sini kuasa 2 pindah sebelah sini, dia akan jadi puncak kuasa 2. So, 0 puncak kuasa 2 kepada 0, jadi X tambah 1 sama dengan puncak kuasa 2 kepada 0, maka X tambah 1 sama dengan 0, dan tinggalkan X sebagai subjek, 1 ini pindah sebelah sini, dia akan jadi X sama dengan negatif 1. So, di sini, ya, X kuasa 2 kita adalah bersamaan kita dapat X sama dengan negatif 1. Maksudnya, dalam graf ini, persamaan ini X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0, dia hanya bersilang dengan paksi X kita pada satu koordinat saja, yaitu pada nilai negatif 1. So, macam mana bentuk lengkungan dia kalau kita lakarkan graf dia? So, bentuk lengkungan dia akan jadi macam ni. Kita lakarkan dahulu paksi X dan paksi Y kita dapatkan pintasannya dahulu pada nilai negatif 1. Kalau di sini 0, sudah sentuh sini negatif 1. Dia cuma menyentuh pada satu nilai saja, pada paksi X kita bernilai negatif 1. So, bentuk lengkung kita macam ni lah. Oke, ini bentuk lengkung kita, yaitu persamaan lengkung kita yang ini adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. So, itu persamaan kita. Oke, dan sekarang kita kena dapatkan lagi pintasan pada paksi Y ini. So, yang cikgu katakan tadi, pintasan kita adalah nilai C, dan didapati nilai C-nya bernilai 1. So, di sini pintasannya bernilai 1. So, inilah lengkungan yang kita berjaya lakarkan daripada persamaan X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan kaidah pertama, yaitu pendarapan silang. Maka kita dapat vektorkan dia. Nah, ini kaidah pendarapan silang. Jadi kita dapat vektorkan dia jadi macam ni. Kemudian kita coba selesaikan, pindahkan kiri dan kanan, maka kita dapatlah X bersilang pada nilai negatif 1. Kemudian kita dapatkan nilai-nilai tersebut, lakaran kita. Oke, first kali kita tengok dulu perkali X kuasa 2 kita ni adalah 1, yaitu bernilai positif. Sudah tentu bentuk lengkungnya berbentuk U, negatif. Bentuk U, kemudian dia cuma menyentuh pada satu titik pada nilai X sama dengan negatif 1. Oke, dan satu lagi pintasan pada paksi Y dia ni merujuk kepada nilai di sini, nilai C kita ada nilai 1, maka dia memintas pada 1, dan sambungkan saja titik-titik tersebut, maka Anda telah pun berjaya melakarkan graf fungsi kuadratik X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Oke, so wabillahi taufiq wa hidayah. Sampai di sini saja untuk hari ini. Jadi nanti kita akan bertemu lagi untuk fasa berikutnya, yaitu teknik-teknik yang selain daripada kaidah penderapan silang ini. Oke, assalamualaikum.